Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك. Ya Allah, jadikan kami redha dengan segala takdir-Mu, jadikan kami sabar dalam menerima bala dari-Mu, dan bimbinglah kami untuk mensyukuri semua nikmat yang Kau kurniakan. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita bertemu dalam kuliah mingguan. Mudah-mudahan tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat semuanya berada dalam kesejahteraan, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelayar-pelayar kita yang sudi bergabung dengan kita pada malam ini menerusi ceramah secara atas talian. Yang menonton dari utara, kita doakan moga sejahtera. Yang menonton dari timur, kita doakan terus makmur. Yang menonton dari barat, didoakan sentiasa dapat berkat. Yang dari selatan, kita doakan moga mendapat keampunan. Saudara-saudari sekalian, pada minggu ini, gelanggang maya di negara kita agak panas dan juga menggelegak apabila beberapa isu telah pun muncul dan ianya menjadi bahan perdebatan netizen di laman-laman sosial. Antara yang banyak diperkatakan adalah berkenaan dengan satu isu yang pernah disampaikan oleh salah seorang doktor perubatan dan juga seorang pakar motivasi yang begitu tersohor di tanah air, yang mana dikatakan bahawa ucapan beliau telah memberi mesej yang salah kepada golongan wanita dan juga khusus orang perempuan yang muda-muda lah di negara kita, iaitu rakyat di negara kita ini begitu sensitif khususnya dalam soal penggunaan istilah bodoh ini. Dan ini bukan kali pertama. Pernah juga dahulu seorang penceramah tersohor daripada Terengganu ditemplak juga oleh netizen oleh kerana isu penggunaan kalimat bodoh di dalam ceramah-ceramah beliau. Kita berlepas diri daripada membahaskan isu itu secara khusus, kerana untuk menegur seseorang ada adab, untuk menyanggah seorang ada undang-undangnya. Sebelum menyapa, tengoklah rupa. Sebelum menegur, tengoklah umur. Santun menegur menurut alur, santun menyapa bermanis muka. Adat menegur baik-baik, syarak dan adat mesti ditilik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan kata menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebab itu kita melihat apabila ada di kalangan netizen, khususnya orang muda ini, menyanggah, silakan. Tapi menyanggah pun ada adab dan adatnya. Apa sebab? Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Bila menyanggah niatnya buruk, kemana pergi orang mengutuk. Bila menyanggah mendabik dada, orang menyampah, manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Bila menyanggah mencaci maki, ke mana pergi orang membenci. Bila menyanggah cara tak senonoh, alamat hujungnya kita akan bergaduh. Sampai ada pula di kalangan netizen ini bertegang urat leher untuk berdebat mana satu yang benar. Bodoh-bodoh dengan bodoh ni apa beza. Kenapa perlu sampai ke tahap itu? Bukankah Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah
liman tarakal mira'a wa in kana mahiqqan. Saya jamin sebuah rumah dalam surga kepada orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia berada di pihak yang benar. Tinggalkan. Janganlah sampai kita nak bergaduh-gaduh lebih daripada seminggu, sebab kita pun tak tahu apa kisah yang sebenarnya. Kalau ditanya pada pandangan saya, pertama sekali, ceramah ini dia adalah medan perbahasan yang kebiasaannya menggunakan terma yang bukan berteraskan bahasa akademis. Sebab itu orang-orang akademik jangan cair telinga sangat bila mendengar ceramah ini, kerana bahasa yang digunakan dalam ceramah adalah bahasa aplikatif. Tujuan kita nak mudah memahamkan masyarakat awam ini. Sebab ceramah bukanlah ruang untuk memberitahu, tetapi berperanan untuk mencetus mahu seterusnya mereka ke arah mampu. Itu peranan ceramah. Sebab itu ceramah ataupun dakwah ini, dakwah atau ceramah itu perlu ramah, bukannya yang marah-marah. Dakwah itu mengajak, bukannya mengejek. Dakwah itu merangkul, bukannya memukul. Dakwah itu mendidik, bukannya membidik. Dakwah itu mengobati, bukannya melukai. Dakwah itu membina, bukannya menghina. Dakwah itu saling mengukuhkan, bukan saling meruntuhkan. Dakwah itu saling belajar, bukan siang malam bertengkar. Dakwah itu menasihati, bukannya caci maki. Dakwah itu nasihat, bukannya menghujat. Dakwah itu mengajak bersabar, bukan mengajak bercakap. Dakwah itu argumentatif, bukannya provokatif. Dakwah itu menyatukan, bukan memusuhkan. Kerana dakwah itu adalah cinta. They don't care what you know, what they know that you care. Ini dakwah, ini ceramah. Ceramah is not about preaching hard, but reaching heart. Ceramah ni bukan sungguh-sungguh mencari ayat bombastik, ayat akademis, tapi bahasa-bahasa aplikatif yang dipahami oleh masyarakat, asalkan reaching heart, sampai ke hati orang yang mendengarnya. Ini satu. Yang kedua, dalam isu penggunaan istilah antara bodoh dengan bodoh-bodoh, ini perlu difahami. Bodoh dalam bahasa Melayu ada banyak lagi perkataan-perkataan lain. Bebal, dungu, benak, bangang, bengak, bongok, tongong, tolol, baral, bahlul, bengong, jahil, sementong, otak udang, otak tumpul, ngong, paloi, pusung ahmak, hamik, piras angit, goblok, pongah, bongok, congong, songo, pandai. Banyak lagi yang kalau nak disebutkan barangkali menimbulkan sensitiviti di kalangan setengah golongan. Namun hakikatnya hanya orang yang bodoh, yang kurang memahami makna bodoh, dan kebodohan mereka diperbodohkan lagi dengan sikap bodoh sombong mereka, maka akan menganggap benda ini terlalu besar. Saudara, bodoh tak ada orang yang suka. Dalam dunia, seluruh tamadun di dunia menentang kebodohan. Itu tak perlu diajar, semua orang tahu. Satu dunia, bukan Islam, bukan Melayu saja, satu dunia. Ada satu kisah dongeng. Ini kalau kisah dongeng garapan penulis terkenal daripada Denmark, Hans Christian Andersen. Tahun 1837 dia buat satu kisah dongeng, The Emperor's New Clothes. Dia bercerita tentang baju baru maharaja. Ada satu pembesar ataupun maharaja di Eropah. Ini cerita dongeng lah. Dia telah membeli, menempah khas satu pakaian, yang mana pakaian ni maharaja itu mendakwa hanya orang cerdik saja boleh nampak baju itu. Maknanya orang bodoh tak akan nampak. Jadi dia pun belilah pakaian itu. Dia pun pakai. Pergi ke tengah bandar. Semua orang menengok nak ketawa serba salah sebab maharaja. Kenapa mereka nak ketawa? Rupanya raja itu atau maharaja itu tidak memakai surat benang pun. Dia hanya bertelanjang saja. Tapi dek kerana orang kiri kanan, para pembesar ni semua takut dia anggap bodoh, tidak ada seorang pun yang berani menegur bahawa maharaja tidak memakai apa-apa. Sebab itu kisah ini memberi sindiran yang begitu tepat sekali. Siapakah dalam watak cerita dongeng itu yang sebenarnya bodoh? Adakah yang memakai pakaian itu?
ataupun orang sekeliling yang tidak sanggup menyebut bahawa bosnya tidak memakai apa-apa kerana tak nak dianggap bodoh. Ini satu cerita dongeng yang banyak pelajaran. Sebab itu kebodohan ditentang oleh semua tamadun di dunia, apatah lagi Islam. Sebab itu perbahasan kita pada malam ini ingin melihat bagaimana perspektif Al-Quran dan juga Al-Hadis. Islam sangat menentang kebodohan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Antara tanda-tanda dekat nak kiamat, ilmu semakin hilang dan kebodohan ni tersebar merata-rata. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya kata Nabi, bila nak kiamat nanti, kejahilan, kebodohan menjadi-jadi. Luar biasa sekali manusia tahap kebodohannya. Pekat betul, tak ada campur air langsung. Bodoh sangat. Sebab itulah bagi kita yang khusus dalam mazhab Syafi'i, tiap-tiap pagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Kita mohon kepada Allah, jauhkan kita dari jadi orang jahil dan orang bodoh. Bagi-bagi lagi. Sebab kebodohan ni merata-rata. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak teragak-agak menggunakan perkataan bodoh apabila nak menunjukkan kejahilan sesuatu kaum. Tak teragak-agak, tak ada sindir-sindir. Sayaqulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha. Maka orang-orang yang bodoh akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadap selama ini? Jawablah wahai Muhammad, timur dan barat semuanya kepunyaan Allah. Maka kemana pun arah kamu diarahkan menghadapnya, wajiblah kamu mematuhinya. Allah yang memberi petunjuk hidayatnya kepada siapa yang dikehendakinya ke arah jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 142. Zaman Nabi dulu ketika pertukaran kiblat, ramai sangat orang bertanya. Tanya itu, tanya. Tapi bila dah terlampau ramai, Allah Ta'ala terus cap saja, saya qulu sufa. Orang bodoh ini, sebab kita dah explain, kita dah terang, kita dah berikan kefahaman, tapi tetap masih bertanya lagi soalan yang sama. Sufaha. Orang-orang bodoh itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Sebab itu, konsep jahil, kebodohan ini, kalau lihat dalam Quran, Allah sangat benci pada orang bodoh. Sangat benci. Sebab itulah Allah menyarankan supaya kita selalu membacakan doa seperti yang dirakamkan dalam Quran. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang bodoh. Surah Al-Baqarah ayat 67. Secara umumnya, kalau kita melihat ke dalam Quran, kalimat al-jahal yang maknanya bodoh, itu memang sering diertikan dengan cerita watak orang-orang bodoh. Selain daripada terma al-jahal, ada juga istilah-istilah lain yang menyebut manusia yang tidak terdidik, tidak ada pelajaran ataupun bodoh ini. Antaranya zulum, ataupun sufaha, ataupun safih. Ini Allah Ta'ala sebut 10 kali dalam Quran. Safih ni memang direct translation kepada bodoh. Begitu juga la ya'lamun, ni orang tak reti. La ya'qilun, orang tak ada otak. La yafqahun, orang tak berfikir. Ni la yash'urun, tak ada perasaan. La yasma'un, tak ada telinga. Telinga ada tapi pekak. Pekak bukan tak mendengar, tak nak mendengar. La yubsirun, ada mata buat-buat tak nampak. Atau la yatafakkarun, tak ada akal, tak ada berfikir. La yatadabbarun, tak tadabbur. Ini semua menjurus kepada maksud al-jahal ataupun kebodohan. Dan golongan ini begitu dibenci oleh Allah. Sebab itu keseluruhan kalimat al-jahal yang disebutkan dalam Al-Quran, yang berakal daripada kalimat jahila yajhalu jahlan jahalatan, yang secara bahasanya makna ketiadaan ilmu. Dalam Al-Quran, kalimat al-jahal dengan pelbagai derivasinya diungkapkan sebanyak 24 kali dalam Quran.
dalam bentuk isim diulang sebanyak 19 kali dan dalam bentuk fi'il ataupun kata kerja diulang sebanyak 5 kali. Perinciannya kalau kita lihat, pertama perkataan jahiliyah, iaitu dalam bentuk masdar sina'i, diulang sebanyak 4 kali, iaitu pada surah Ali Imran ayat 154, surah Al-Ma'idah ayat 50, surah Al-Ahzab ayat 33 dan surah Al-Fatah ayat 26. Kalimat jahalah dalam bentuk masdar diulang sebanyak 4 kali, iaitu pada surah An-Nisa ayat 17, surah Al-An'am ayat 54, surah An-Nahl ayat 119 dan surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kalimat jahul dalam bentuk sirah mubalaghah disebut sebanyak 1 kali, iaitu pada surah Al-Ahzab ayat ke-72. Kalimat jahil dalam bentuk isim fa'il mufrad hanya disebutkan sekali dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Kalimat jahilin ataupun jahilun dalam bentuk jamak muzakkar salim diulang sebanyak 9 kali. Surah Al-Baqarah ayat 67, surah Al-An'am ayat 35, surah Al-A'raf ayat 199, surah Hud ayat 46, surah Yusuf ayat 33 dan 89, surah Al-Furqan ayat 63, surah Al-Qasas ayat 55 dan surah Az-Zumar ayat 63. Dan kalimat yajhalun ataupun tajhalun dalam bentuk fi'il mudhari' diulang sebanyak 5 kali, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 111, surah Al-A'raf ayat 138, surah Hud ayat 29, surah An-Naml ayat 55 dan surah Al-Ahqaf ayat 23. Saya bawakan data-data ini sebagai nak menunjukkan bodoh benda real, wujud. Sebab itu Allah sebut ulang-ulang dalam Quran nak menunjukkan ramai manusia bodoh di dunia ini. Apa makna al-jahil? Kalau kita lihat perbahasan para ulama, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat fi Gharibil Quran menjelaskan bahawa kalimat jahal memiliki 3 makna. Pertama, khalun nafs minal ilmi, tidak ada ilmu, tak ada knowledge, tidak ada pengetahuan apa-apa pun. Jack of all trades, master of none. Dia all-rounder lah. Orang cerita hal bola, dia cerita hal bola. Musim-musim bola, cerita hal bola. Orang cerita hal penyakit berjangkit, dia pun cerita hal penyakit berjangkit. Orang cerita pasal vaksin, dia cerita pasal. Dia all-rounder, tapi tidak ada apa-apa. Jack of all trades. Dia boleh cakap semua perkara, tapi master of none. Tidak memiliki apa-apa kepandaian pun. Dan inilah kata ulama makna asal kepada al-jahal ataupun bodoh. Maka disebut juga oleh bahagian ulama, bodoh macam ni dia panggil al-jahlul basit, bodoh yang ringan. Dia tidaklah bodoh berat, bodoh ringan saja. Maknanya dia kata orang Melayu, buat pandai-pandai. Dia tidak pandai, dia buat pandai-pandai. Itu beza. Bodoh lain, pandai-pandai, mandai-mandai lain pula lagi. Jadi orang yang tahap yang pertama ini jahil basit, orang yang jahil ataupun kebodohan ringan. Dia kebodohan ringan ni dia tidaklah bodoh sangat, barangkali dia educated, tapi jenis masuk simpang tak bagi signal, bodoh lah namanya. Awak ada PhD, ada master, ada degree, belajar overseas, takkan masuk simpang tak kerti bagi signal, tu bodoh namanya. Tapi jahil basit, bodoh ringan-ringan lah kita panggil. Yang kedua, i'tiqadu syai' bi khilaf ma huwa alaih. Orang jahil ni juga adalah meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dia meyakini kebenaran sebagai kebatilan dan menganggap benda batil sebagai benar. Yang ini disebut bodoh besar atau jahil murakkab. Ini bodoh besar. Ini cerita lain lagi. Kalau bodoh yang basit, yang jenis kecil-kecilan ni boleh lagi diperbaiki. Kalau dah murakkab, itu payah. Sebab itu istilah jahil basit, jahil murakkab memang popular di kalangan para ahli kalam ataupun ahli usul ketika kita nak membahaskan perkara-perkara agama ini. Tengok orang ni level bodoh level mana? Level basit atau level murakkab? Kalau murakkab ada kaedah dia, tidak boleh sama dengan nak mendidik yang orang level jahil basit ni tadi. Yang ketiga, fa'lan li syai'in bi khilaf ma haqqa an yaf'al sawa'un i'tiqad fi i'tiqadan sahihan aw fasidan. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sepatutnya dilakukan, sama ada dari sudut keyakinan, sama ada dia benar ataupun dia salah. Contohnya dalam terma Al-Quran, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja disebut sebagai jahil, bodoh. Allah Ta'ala penggunaan kalimat jahil ini.
Kenapa disebut jahil? Sebab kerana dia tidak melakukan perbuatan yang sepatutnya, iaitu sembahyang. Jadi setiap orang wajib melakukan ketaatan. Kalau dia tak buat ketaatan, automatik dia telah buat maksiat. Jadi semua orang yang buat maksiat, Allah akan gelarkan mereka ni bodoh semua, jahil. Allah Ta'ala sebut, qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Lalu Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang daripada orang-orang jahil. Surah Al-Baqarah ayat 67. Ayat ni kata ulama tafsir, Allah menyebut perangai orang-orang yang tidak menyembah Allah zaman Nabi Musa, mereka ini digelarkan sebagai orang jahil juga. Sebab mereka ni mengejek-ngejek Nabi Musa. Dan perbuatan mengejek ini dengan maksiat yang mereka lakukan, Nabi Musa berdoa tidak menjadi orang jahil. Jahil dan dia kata ahli maksiat, macam orang-orang yang tidak mengikut ajaran dia. Sebab itu saudara, untuk mengubati kebodohan, bodoh ni tak ada ubat. Makanlah Panadol, kecocok vaksin 12 jab pun ambil sekalipun, tak akan jadi cerdik. Untuk solusi kepada kebodohan adalah ilmu. Ilmu lah satu-satunya perkara yang boleh menghilangkan kebodohan. Sebab itu dalam Quran, kalimat ilmu diulang sebanyak 105 kali, lebih banyak daripada kalimat ad-din, iaitu agama. Kalimat agama hanya disebut 103 kali. Tetapi kalimat ilmu disebut sebanyak 105 kali. Itu kalau kita nak kira sekali dengan derivatif, maka perkataan ilmu ada lebih kurang dalam 744 kali Allah ulang. Perkataan alima disebut 35 kali. Ya'lamu 215 kali. Perkataan i'lam 31 kali. Kalimat yu'lam itu sebut sekali. Perkataan a'lam disebut 3 kali. Perkataan a'lam 449 kali. Kalimat ulama ataupun alim 163 kali. Dan begitulah seterusnya. Kenapa Allah Ta'ala nyebut berulang-ulang kali? Sebab nak menunjukkan bahawa kejahilan, kebodohan mesti diubati. Sebab itu dalam konteks wanita, yang mana saya kira perdebatan netizen di laman-laman sosial ini adalah berkaitan dengan kata-kata penceramah tersebut yang meminta supaya gadis-gadis ataupun wanita ini menjadi menampilkan diri bodoh-bodoh dan sebagainya. Itu kita tidak berhajat nak mengulasnya. Tapi dalam konteks Islam, wanita ini diletakkan di kedudukan yang istimewa, sehingga kan taraf keilmuan mereka itu diiktiraf oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam sejarah Islam, ramai wanita menjadi jago dalam dunia akademik dan dunia keilmuan. Dan ini berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW. Bukan baru-baru ini ada orang budak perempuan jadi doktor, pakar itu. Ini daripada zaman Nabi SAW. Dr. Muhammad Akram Nadwi daripada Pusat Pengajian Islam University Oxford, dia pernah menulis satu kajian Al-Muhaddithat, The Women Scholars in Islam. Dia buat kajian tentang perawi-perawi hadis dalam sejarah Islam. Begitu hebat sekali finding kajian yang dia buat. Baik itu, orang wanita atau kaum wanita ni, kata Dr. Muhammad Akram Nadwi, telah memiliki tahap akademik yang begitu tinggi sekali. Sebab itu kita pun kalau nak pelekehkan kepada penceramah motivasi tersebut, kadar ke diri lah. Awak punya level akademik dengan dia pun langit dengan bumi. Dr. Muhaya ini yang kita pelekeh itu, yang pelekeh lah, yang tak pelekeh, yang kita pelekeh itu, dia dah ada ijazah sarjana muda perubatan daripada UKM tahun 1985. Mungkin ada di kalangan netizen, mak ayah dia sekolah lagi masa itu. Dia dah jadi doktor tahun 1985. Dia sambung di UKM, buat master dalam bidang surgery ophthalmology UKM. Dia dapat master tahun 91. Dah ada netizen yang belum beranak lagi masa itu. Kemudian dia buat lagi sarjana perubatan di National University of Singapore. Kemudian dia buat pula PhD dalam bidang Ocular Immunology di Universiti London tahun 98. Orang yang kamu ataupun awak mengata kutuk, cerca ini, dia ada 1 ijazah perubatan, dia ada 2 master perubatan dan dia ada 1 PhD dalam bidang perubatan.
Bagaimana kedudukan orang yang mencekap dan macam-macam lagi. Viva Master pun belum hantar tajuk lagi nak cakap banyak apa. Itu nak cakap dengan orang, nak mengata ke orang, kena kadar ke diri. Baik tu kena hati-hati bila bercakap. Baik tu orang tutup pesan, bila bercakap pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Bila bercakap rendahkan suara, bila bergaul rendahkan hati. Kalau bermadah lembutkan lidah. Kalau berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab melangkah pun tak semenggah. Hati-hati. Terlanjur langkah di bawah surut. Terlanjur lidah bau maut. Lain kali bercakap dengan orang tua banyakkan bertanya. Bercakap dengan orang alim takzim. Bercakap dengan guru molekkan kelaku. Apa sebab? Kerana lidah aib terdedah. Kerana cakap malu tersingkap. Faham, kenal, hormat. Selesai masalah. Sebab itu balik kepada kajian Dr. Muhammad Akram Nadwi, kaum wanita sejak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki tahap pencapaian ilmu yang begitu tinggi sekali. Catatan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 16.5% ataupun 1,200 orang perawi adalah kaum wanita. Hadis wudu misalnya yang kita selalu pegang, itu daripada Rubiyah Muawid Ibnu Afrah, yang mana dia sendiri meriwayatkan sebanyak 44 buah hadis. Maknanya hadis yang dibawa oleh orang perempuan, kaum wanita, itu berkualiti tinggi, diguna pakai di dalam amalan wuduk kita pada hari ini. Antara perawi zaman Nabi yang handal, Aisyah radhiyallahu anha, dia seorang daripada 7 perawi hadis terbanyak. Kalau Abu Hurairah riwayatkan 5,374 hadis, Aisyah sendiri riwayatkan 2,210 buah hadis. Apa sebab dia banyak hadis? Sebab dia berani tanya Nabi. Kalau dalam bab jihad, itu semua Aisyah, dia berani tanya kepada Nabi. Daripada 10 periwayat wanita yang meriwayatkan hadis, 5 daripada mereka adalah isteri-isteri Nabi sendiri. Seorang daripadanya pula adalah anak tiri kepada Nabi, itu Zainab binti Abi Salamah. Seorang lagi sepupu Nabi, Fahitah binti Abu Talib. Seorang lagi kakak ipar Nabi, Asma binti Abu Bakar. Dan ada 2 orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi, tapi juga perawi hadis, Nasibah binti Ka'ab ataupun Ummu Atiyah, dan juga Safiyah binti Syaibah. Sebab itu pada zaman Nabi, kelas-kelas khas untuk kaum wanita begitu banyak diwujudkan. Asma binti Umais, dia sendiri perawi hadis, dia 24 hadis diriwayatkan. Dia pernah jumpa Nabi, minta Nabi buatkan kelas khas untuk kaum muslimat, dan Nabi raikan. Sebab itu usaha ini dibuat kerana agama tidak suka orang bodoh. Tidak suka orang bodoh. Begitu juga zaman tabi'in. Catatan daripada Ibnu Hibban, zaman tabi'in 1.09% ataupun 90 orang perawi-perawi hadis yang masyhur adalah kaum wanita. Kata Az-Zahabi, ulama dan juga perawi wanita sangat tinggi integriti mereka. Dalam kitab Mizanul I'tidal ada dicatatkan nama 4,000 perawi yang dusta, dan dalam 4,000 orang tu tak ada seorang pun wanita. Ini hakikat. Itu contoh tokoh-tokoh ulama wanita pada zaman itu, antara yang terkenal zaman tabi'in, cicit kepada Nabi sendiri, iaitu Nafisah binti Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang merupakan guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga Ummu Umar Al-Thaqafiyah, guru kepada Imam Ahmad. Begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani, dia pernah berguru dengan lebih daripada 30 orang guru muslimat. Imam As-Sakhawi, dia pernah berguru dengan lebih daripada 40 orang guru wanita. Imam As-Suyuti, dia berguru dengan lebih daripada 33 orang guru muslimat. Artinya, daripada zaman berzaman, orang perempuan memiliki tahap keilmuan yang tinggi. Bukan sekadar di bidang hadis, bahkan dalam bidang-bidang lain. Sya'wanah, Fakhrun Nisa, Fatimah Nisapuri, Qurratu Ain, ini semua ulama yang mahir dan masyhur di bidang tasawuf. Orang-orang hebat semua. Hatta bagi kita di Nusantara ini, bukan calang-calang orang juga. Wanita bukannya orang yang tak ada ilmu. Mereka dah lama ada budaya ilmu. Abad ke-17, Ratu Sinuhun, dia ni Ratu Kerajaan Palembang, yang merupakan suri kepada Pangeran Sido Ing Kenayan, dia telah menulis satu kitab zaman dia, Kitab Simbur Cahaya. Kitab ini ada 5 bab. Setiap bab ada 30 fasal. Sama macam enactment kita sekarang, enactment undang-undang, begitu tebal.
Kalau tak ada ilmu, tak akan boleh tulis setiap bab dan fasal-fasal ini. Begitu juga abad ke-18, Fatimah binti Abdul Wahab Bugis bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia tulis kitab kuning, kitab Perukunan Jamaluddin. Dan dia sendiri berpuluh tahun duduk di Mekah belajar agama. Abad ke-19, muncul Siti Aisyah Wan Ten Riole, Ratu Bugis Kesultanan Tarnet di Sulawesi Selatan. Dia kumpulkan naskah Agung Surik Galigo ataupun La Galigo selama 20 tahun. Orang Bugis kalau tak tahu La Galigo, berhenti sajalah jadi Bugis. La Galigo ini dia mencatatkan perihal kebudayaan Bugis sebelum abad ke-14. Ada kisah-kisah epik lah dalam buku ini, Sawari Gading, macam cerita pahlawan-pahlawan gagah berani, orang suka-suka merantau ini. Kitab ini bukan kitab nipis, ini kitab tebal betul, ada 6,000 halaman dan ada 300,000 baris teks Bugis kuno. Dan dia dikumpulkan oleh Siti Aisyah Wan Tan Riole, Ratu Bugis Kesultanan Tarnet di Sulawesi Selatan. Begitu juga Tengku Fakinah, Panglima Perang binti Datuk Mahmud, orang besar istana zaman Sultan Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Shah Aceh, yang mana dia belajar agama di Mekah, balik dia buka pula pesantren di Lamkrab, buka pondok, orang perempuan buka pondok. Begitu juga Syekh Hajah Rangkayo Rahmah Al-Yunusiyah, ni yang paling masyhur lah, pengasas pesantren moden perguruan diniah Puteri Padang Panjang Sumatera Barat. Tahun 1955, Syekh Al-Azhar ke-42 masa itu, Syekh Abdul Rahman Taj, dia telah melawat pesantren diniah, dan dia bila balik saja ke Mesir, selepas pada itu dia buka kuliah banat di Al-Azhar. Maknanya sebelum tahun 55 tidak ada kuliah banat. Tapi kerana dia melawat ke pesantren moden perguruan diniah Puteri di Padang Panjang Sumatera Barat ini, timbul inspirasi untuk dia menubuhkan kuliah banat ataupun fakulti untuk wanita di Al-Azhar sampai sekarang wujud. Dan sejak daripada itu, Rahmah Al-Yunusiyah diberikan gelaran Syekhah oleh Universiti Al-Azhar. Begitulah hebatnya wanita dalam capai kedudukan tinggi dalam ilmu. Dan begitulah wanita dalam kehebatan mereka mendidik umat. Burung pipit, burung helang, terbang tinggi tidak sejajar, biar sejuta rintangan menghalang, tetap gagah teguh mengajar. Inilah kehebatan kaum wanita. Jadi, ini yang pertama. Kalau kita nak mengatakan bodoh ini perkara yang tak bagus, ya, kita bersetuju. Dan Islamlah agama yang paling tak setuju dengan kebodohan. Bahkan menyuruh semua orang, sama ada lelaki-lelaki, perempuan, budak-budak, orang tua, siapa saja, naklah kita belajar lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Ini yang pertama. Yang ketiga, bodoh-bodoh. Saudara, bodoh-bodoh ni bukan bodoh. Bodoh-bodoh ni simbol merendah diri, simbol kerendahan hati. Sebab itu orang tua-tua dulu mengajar, kita tidaklah panggil bodoh-bodoh, tapi rendah diri. Masuk kampung orang, bawa ayam betina. Kalau berjalan, biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang, jangan dipijak-pijak. Kalau duduk, biarlah di tapak tangga. Kalau mandi, eloklah di hilir sungai. Kalau berdiri, moleklah di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Dan ini bukan jati diri orang bodoh, tapi jati diri orang merendah diri. Lembut bukan kerana takut, mengalah bukan kerana lemah, menepi bukan kerana melesi, merendah bukan kerana kalah. Kita mengalah bukan kalah, itu beza. Kalah lain, mengalah lain. Apa bezanya? Kalah ni kalah. Macam Malaysia lawan bola, kalah. Namanya kalah. Tapi mengalah ini satu kalimat baru tahun 1400. Diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo, salah seorang daripada wali Songo, 9 wali. Ini kerana ini sejarah panjang. Orang Jawa dulu mereka begitu keras. Ini sebelum kedatangan Islam tahun 1400. Orang Jawa dulu mereka begitu keras dengan prinsip kalau keraton kaulonya, dia ada kasta. Dia tak ada istilah masyarakat.
mesti ada gap. Macam orang kerja kerajaan lah, orang 41, 44 tak nak kawan dengan orang grade 19, dia ada kasta di situ. Jadi untuk nak membuang perangai-perangai itu bukannya senang. Nak membuang ego kekeratonan itu bukannya senang. Sebab itu kalau dalam kamus Jawa tidak ada istilah kalah, tak ada. Mereka ada istilah menang, mati, dua je. Tak ada kalah, tak ada. Jadi Sudan Kalijogo fikir, kalau tak diperbaiki budaya yang tak bagus ini, nescaya akan masyarakat payah nak bersatu. Lantas dia mengatakan, kita tak kalah tapi ngalah. Apa makna ngalah? Nga dalam bahasa Jawa maknanya menuju. Kalau ngalas, itu pergi ke hutan. Ngawan, naik ke atas, awan. Kalau ngalah, itu nuju Gusti Allah. Artinya kita mengalah, menuju kepada Allah. Dalam mengalah, pelihara maruah. Bukannya kalah, mengalah. Dan itu bukannya satu mengaibkan. Kerana kita memikirkan banyak perkara yang berbangkit. Dia kata berlaku persekitaran, basah muka, telunjuk lurus, kelengkeng berkait, mata bertentangan, hati kenapa. Jadi serabut kita. Jadi mengalah sajalah. Sebab itu jangan dipahamkan bodoh-bodoh ini sebagai bodoh. Tapi adalah sifat merendah diri. Tak sesuai ayat, tak apa. Gunakan ayat merendah diri. Sebab itu, kalau ditanya, siapakah golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa manusia yang paling dibenci oleh Allah? Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis, Nabi bila ditanya siapa orang yang paling dibenci oleh Allah, abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasimu. Manusia yang paling benci betul Allah memandang mereka adalah al-aladdul khasim, orang yang keras kepala dan orang yang suka berdebat, membantah-bantah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Itu dalam kitab Subulus Salam ada dibahaskan kalimat al-aladdu ini diambil daripada perkataan ladidiyul wadi, maknanya lembah yang sangat keras. Jadi orang yang kalau terlalu firm sangat sampai tak boleh nak merendahkan diri, itu orang yang keras. Mungkin bagi dia bagus, berprinsip. Ni bukan soal berprinsip, keras kepala. Orang yang keras kepala, keras hati, dia akan beriringan dengan sifat sombong, bongkak, takbur, ego. Merasa diri begitu sempurna sekali. Ini masalah. Mr. Perfect. Tuan-tuan, kesemua sifat-sifat mazmumah, sombong, bongkak, takbur, ego, ini semua sifat-sifat iblis dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak dapat menyamai tingginya gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 37. Belagak luar biasa, padahal nak tembus ke bumi pun tak lepas. Tak tembus pun ke bumi, tapi sombong. Nak berdiri sama tinggi dengan gunung Everest, mimpilah. Bukit Pelindung pun tak pernah sampai. Sebab itu sombong ini benda yang dibenci oleh Allah. Jadi saudara-saudari sekalian, kita buat bodoh-bodoh ini, kata orang Melayu, adalah untuk jauhkan belagak, itu saja. Tidak mengurangkan pun kehebatan kita kalau kita buat sikit bodoh-bodoh. Tak mengurang. Orang tahu kita hebat. Ular menyusul akal, mana hilang bisa, tak ada masalah. Itu kalau macam konteks isteri misalnya, dia buat bodoh bukan kerana dia bodoh saja, buat bodoh-bodoh. Bagi contoh, dulu tahun 2008 ada saya menonton satu filem Hancock. Hancock ni lakonan Will Smith. Cerita seorang adiwira tapi dia tidak sedar dia memiliki potensi sebagai adiwira. Jadi dia tak dapat nak organize dia punya superpowernya itu. Jadi rupanya dia ada pasangan dia di dunia ini, Mary Embry namanya. Mary ni dah jadi isteri orang. Dua-dua ni ada super power. Mary ni punya gagah, dia boleh baling Hancock Will Smith tu, campak keluar rumah begitu saja. Dia baling begitu habis, meletup-letup barang apa semua. Dia memang gagah betul. Tapi dalam dunia manusia, dia berkahwin, dia ada pasangan, ada suami.
digambarkan dalam banyak babak, dia nak buka botol jam strawberry pun dia minta tolong suami dia. Padahal dia boleh terbang, dia boleh, maknanya kalau sedari-sedari ada black belt sekalipun, pernah belajar silat, pernah mandi minyak, pernah mandi limau, pernah sembelih ayam jalan, macam-macam lah amalan-amalan nak jadi pendekar. Tapi kalau jadi isteri, janganlah tunjuk gagah sangat. Sekali-sekala buatlah tak berapa gagah juga. Tidak merendahkan kedudukan kita, tetapi bodoh-bodoh saja, supaya kehidupan itu ada ceria-cerianya. Tapi jangan sampai lembik. Itu tak boleh. Lembik sangat tak boleh. Jadi wanita jangan lembik. Hati lemah, pikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selidik. Itu jangan. Setakat jadi bodoh-bodoh, itu tak ada masalah. Sebab itu kalau orang tua-tua dulu, macam orang Jawa sebagai contoh, indikator seorang wanita yang paling bagus nak jadi isteri, kata mereka ada 5 E, kata dia. Pertama, bakti. Yang kedua, hati-hati. Yang ketiga, gemati. Yang keempat, gemi. Kelima, welas asih. Apa artinya? Bakti ni patuh. Seorang isteri dia mesti patuh kepada suami dia. Yang kedua, hati-hati. Hati-hati ni waspada. Iaitu menjaga kehormatan diri, menjaga nama baik, itu hati-hati. Yang ketiga, gemati. Gemati ni memberi perhatian dalam menyantuni keluarga, mana suami, anak-anak, mengatur urus rumah dan rumah tangganya. Kemudian gemi ni mengurus ekonomi keluarga. Mana kita perlu kebijakan. Jangan semua benda tak tahu. Mesti ada kebijakan mengurus ekonomi keluarga. Sehingga kan kata bijak pandai, carilah wanita yang ringan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur. Cari yang ringan di sumur, makna rajin bekerja lah. Sumur ni sungai, pergi dia bersihkan baju, bersih apa, ringan, tugasnya ringan. Hemat di dapur, pandai dia di dapur, buat makanan, buat macam-macam. Dan hangat di kasur. Kasur ni katil lah, ni kita tidak ulas sangat. Dan yang kelima, ulas asih, iaitu memiliki rasa sayang dan juga kasih serta berbagi rasa dengan pasangannya. Sebab itu saudara-saudari sekalian, polemik tentang isu sama ada kita ini istilah bodoh dan sebagainya, tak perlulah kita perpanjangkan. Yang penting dalam Islam sangat menentang kepada kebodohan. Bodoh, jahil ini agama tak suka. Kita kena belajar agama, belajar ilmu, belajar kemahiran lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Tapi kalau bodoh-bodoh, silakan. Jangan hari-hari, nanti orang ingat kita bodoh betul. Bodoh-bodoh dalam arti kata nak menunjukkan santai, nak menunjukkan rasa chill, cool dengan orang bergaul sekali-sekala. Menunjukkanlah bodoh-bodoh sedikit. Banyak nak diterangkan tetapi masa kita tak mengizinkan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Semoga Allah pelihara diri kita, pelihara keluarga kita, pelihara tanah air kita daripada musibah yang tidak seolah-olah tidak berkesudahan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khassatan wa sairil biladil muslimina 'amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassanna bizil izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sairil biladil muslimin al-waba wa qina syarrid da' wa najjina min jami' anwa'il bala
bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.